Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar nak murid ustaz sekalian? InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita di dalam bidang pendidikan Islam bagi bidang ibadah, iaitu bertajuk solat yang sempurna. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Semoga kita mohon kepada Allah supaya kamu dibukakan pintu hati kamu, dipermudahkan untuk kamu mempelajari apa yang kita nak pelajari pada pagi ini, insyaAllah. Baik, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi surahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Untuk pelajaran bagi tajuk solat yang sempurna ini sebenarnya kita dah mempelajari dah sebelum ini ya di dalam kelas. Tapi ustaz akan ulang semula ya. Kita akan tengok satu persatu apa dia perkara-perkara yang akan menyebabkan solat kita itu terbatal ya. Ya. Okey. Okey, pada kelas yang lalu ustaz dah terangkan beberapa perkara yang menyebabkan solat kita tu terbatal. Apa dia kita biasa solat semayang tu berapa kali sehari kita semayang? 5 kali sehari kan. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 waktu ini wajib kita laksanakan setiap hari. Ya. Wajib kepada setiap orang Islam melaksanakan solat kerana dalam rukun Islam menyatakan bahawa solat 5 waktu tu salah satu daripada rukun Islam. Jadi kita kena laksanakan. Jadi kita kena tahu juga kalau kita dah laksanakan solat, kita kena tahu juga apa dia perkara-perkara yang menyebabkan solat kita terbatal ya. Okey, di antara perkara-perkara yang menyebabkan solat terbatal, ustaz nak kamu buka buku teks kamu, buka surat 88. Okey, yang pertama ialah berulang-ulang menggerakkan anggota tangan dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih ya. Pergerakan yang lebih daripada 3 kali berturut-turut maka sekiranya berlaku dengan sengaja maka terbatal solat kamu ya. Begitu juga anggota yang besar saja ya. Anggota-anggota yang besar saja, dia menyebabkan anggota yang besar saja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Ya, pergerakan tu menyebabkan anggota-anggota yang besar ya. Kalau kita gatal, kalau kita garu macam ni, maka tak batal ya sembahyang kita. Kalau kamu gatal, kamu garu macam ni, tak apa ya. Kalau kamu macam ni, tu batal lah ya. Ya. Okey, kita tengok lagi dalam gambar tu. Ni ustaz akan cepat ya bagi tahu ni. Okey, pertama berkata-kata dengan sengaja. Dia sembahyang berkata-kata dengan sengaja, batal. Yang kedua, meninggalkan rukun. Rukun sembahyang ada 13. Sekiranya kamu tak buat salah satu daripada 13 rukun tu, seperti niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, berdiri tegak dengan sengaja membaca surah Al-Fatihah. Kalau kau nak buat salah satu tu, maka tak sah sembahyang kita. Ya. Tanpa kita Allah Akbar tanpa berniat. Tak boleh. Kena mesti dengan ikut rukun tu. Ya. Berniat, diri tegak dengan berdiri tegak bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ya. Sampailah 13. Yang terakhir sekali tertib. Salah satu tertinggal daripada 13 tu, maka tidak sah sembahyang kamu. Begitu juga yang ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Najis pada pakaian, badan atau tempat solat juga membatalkan solat kita ya. Solat kamu tu. Okey, yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja, batal. Okey, aurat
Aurat lelaki daripada atas pusat hingga ke bawah lutut. Kalau aurat perempuan, seluruh anggota kecuali muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan ni itu untuk orang perempuan. Okey, yang seterusnya, kelima, makan dan atau minum. Yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Ya. Hilang ingatan ni dia gila atau pitam. Pingsan kan, pening. Mungkin ada makan ubat ke apa ke, menyebabkan dia jadi pitam, pening, maka batallah sembahyang. Okey, yang seterusnya ke-8, berpaling dada daripada arah kiblat. Nampak tu gambar tu, nombor 8 tu. Dia sembahyang dengan hadap depan, tiba-tiba dia teralih perhatian dia, sampaikan dada dia pun berpusing, maka batal lah ya solat tu ya. Yang ke-9, berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Berubah niat, ya, solat zuhur ke asar ke, tak ingat niat kan, berubah niat, maka batal. Berhadas kecil atau besar ya. Hadas kecil atau besar, buang air kecil, buang air besar. Begitu juga kalau kita dah belajar ni kan pada kelas lepas, berhadas besar macam mana. Apa dia berhadas besar? Apa dia? Ada beberapa perkara kan, kamu dah belajar kan, keluar mani, lepas tu bersetubuh, haid, nifas, wiladah dan mati, ya. Tu perkara-perkara yang dalam hadas besar tu. Okey, 11. Yang ke-11 ialah murtad. Itu terkeluar daripada agama, ya. Dan kamu kena ingat ya, ni perkara-perkara ni kalau boleh baca dan ingat, ya. Sebab benda ni kamu nak kena tahu sampai, bukannya untuk kamu sekolah rendah budak-budak saja, sampai kita nanti mati pun. Kita semayang kan, semayang 5 kali sehari kan, tak boleh tinggal kan, ya. Ingat ya, perkara-perkara yang menyebabkan batalnya solat tu, ya. Ada beberapa perkara, ni kamu kena tahu dan fahami betul-betul, ya. Makan, minum, ketawa sehingga terkeluar suara, batal semua perkara. Semua tu boleh menyebabkan terbatalnya solat. Okey, untuk latihan, Ustaz nak kamu buka buku aktiviti warna purple tu. Okey, kamu tengok mana yang tak siap lagi muka surat 85 ni. Okey, kamu boleh terus buatkan muka surat 85 ni. Muka surat 85 ni tandakan pangkah pada perkara yang membatalkan solat dan tandakan raik pada perkara yang tidak membatalkan solat. Tengok gambar tu satu persatu. Dia angkat takbir, batal ke? Ni gambar ni, ketika apa tu, dia tengah buat apa tu, tak batal kan. Ni dia tengah apa tu, tengah semayang dia buat apa tu, macam ni aurat, macam mana, batal ke tidak? Ni duduk tasyahud tahiyat akhir, duduk antara dua sujud, betul. Ni macam ni perkarakan, batal ke tidak, ya. Mana yang perkara yang menyebabkan batal solat, kamu tandakan right. Yang perkara yang tidak membatalkan, perkara pangkah pada tidak, yang perkara yang membatalkan solat, tanda pangkah, tandakan right pada perkara yang tidak membatalkan solat. Okey, ada 6 gambar kat situ. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 86. Saya rasa kamu dah buat dah muka surat 85 ni. 86 ni pilih dan tulis perkara yang membatalkan solat. Apa dia? Di antara dua ni. Najis ada pada pakaian, najis ada pada dinding. Yang mana satu? Membatalkan solat. Terbuka aurat dan ditutup segera, membuka aurat dengan sengaja. Mana satu? Tulis kat bawah ni. Bercakap-cakap ketika solat, terbersin ketika solat.
terbersin. Batal tak? Bersin. Bersin tu berkata-kata ke? Kan? Okey. Seterusnya menghadap kiblat, berpaling dada daripada kiblat. Mana satu? Tulis. Dan takhir sekali, terbatal wuduk, menelan air liur terdapat dalam mulut. Yang mana satu? Terbatal wuduk ataupun menelan air liur yang boleh membatalkan solat. Terbatal wuduk ni sebab apa? Mungkin sebab terkentut, terkena najis kan. Kalau menelan air liur ni batal ke? Fikir-fikir kan. Cuba buat muka surat 86. Lepas tu muka surat 87 ni kena pasti kemudian tulis. Kamu kena pasti kemudian tulis. Tulis. Kena pasti. Ni yang pertama bercakap-cakap. Ni mendongak ke langit. Makan dan minum. Memandang ke tempat sujud. Membaca surah yang panjang. Terkena najis pada pakaian. Berpaling dada dari arah kiblat. Berubah niat. Duduk iftirash. Semasa tahiyat akhir. Mana? Batal ke duduk iftirash tu? Ya. Okay, kalau mana perkara yang membatalkan solat tu, kamu tulis kat bawah ni. Ya. Okey. Seterusnya muka surat 88. Suaikan. Okey, ini batal. Ahmad menelan sisa makanan yang ada di celah gigi. Batal ke tidak? Kamu cuba fikirkan. Dia telan makanan ya. Abu terkentut semasa sedang melakukan sujud. Batal ke tidak? Telekung Aminah terbuka sehingga nampak aurat tetapi segera ditutup. Telekung Aminah terbuka sehingga nampak aurat tetapi segera tutup. Batal ke tidak? Amin was-was sama ada melakukan solat zuhur atau asar. Ni was-was. Aku buat solat zuhur ke? Aku buat solat asar ke? Kan? Subuh ke? Ya? Ya. Kalau batal, suaikan. Okey, yang bawah ni tidak batal. Mana tidak batal? Suaikan dengan tidak batal. Nabil memberi salam selepas membaca tahiyat akhir tanpa memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Memberi salam selepas membaca tahiyat akhir tanpa dalam rukun solat. Kena fikir apa ni, memberi salam selepas membaca tahiyat akhir ni batal ke tidak? Rukun semayang ya. Baju Syafiq terkena najis burung semasa sedang solat di dalam masjid. Najis burung. Batal tak? Luqman berbaju Melayu tanpa bersamping dan bersongkok ketika menunaikan solat. Luqman berbaju Melayu tanpa bersamping dan bersongkok ketika menunaikan solat. Tak handsome dia hari ni semayang. Batal ke tidak? Nazri berguru dengan kawannya semasa sedang solat Jumaat. Nazri bergurau, bukan berguru ya. Bergurau dengan kawannya semasa sedang solat Jumaat. Bergurau. Bergurau ni maksudnya dia ketawa. Bergurau dengan kawannya semasa solat Jumaat. Nazri bergurau. Batal ke tak batal? Ya. Okey, fikirkan. Okey, seterusnya untuk yang muka surat 89 pun kamu kena buat. Ya, tulis sama ada batal atau tidak batal. Terkena najis pada pakaian semasa sedang solat. Batal ke tidak? Yang kedua, menggaru-garu berulang kali hanya menggunakan hujung jari saja. Dia kata hujung jari saja. Batal ke tidak? Fikir. Yang ketiga, terbuka aurat dan sengaja dibiarkan. Yang keempat, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja. Berulang-ulang ya. Yang kelima, menutup aurat dengan sempurna semasa solat subuh. Menutup aurat dengan sempurna dengan solat subuh. Okey, yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara ketika imam tersilap membaca surah. Pak imam baca surah, dia pun gelak pula habis. Macam mana semayang orang belakang?
makmum. Bersin semasa sedang solat fardu subuh. Orang bersin macam mana? Ya, cuba buat ya. Okey, saya nak kamu hantar gambar di Telegram, di link yang Ustaz sediakan, muka surat 88 dengan 89 ni. Dua muka surat je. Ya, 88 dengan 89. Okey, itu saja setakat ini. InsyaAllah sampai kita bertemu lagi. Ya. Sekian. Kalau tak faham, boleh ulang balik video yang Ustaz dah buat ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.